Maksud gangguan kehamilan ialah masalah yang terjadi sepanjang kehamilan. Gangguan ini selalu terjadi pada ibu atau janin atau kedua-duanya. Semuanya berisiko terhadap perkembangan janin. Ada calon ibu yang baru mengalami masalah tersebut saat hamil, tapi ada juga yang memiliki pengalaman sebelumnya. Gangguan kehamilan yang terjadi dapat ditangani dan diatasi dengan pemeriksaan doktor demi keselamatan ibu dan anak. Okey, apa yang saya boleh jelaskan tentang topik gangguan kehamilan ni? Setiap ibu yang mengandung akan normal kena gangguan kehamilan. Contohnya sembelit. So mereka kena makan makanan yang tinggi serat like buah-buahan, sayur-sayuran, gandum untuk mengatasi masalah tu. So, apa yang dapat saya jelaskan tentang maksud gangguan kehamilan ni, kalau ibu-ibu yang rasa macam teruk kena gangguan kehamilan ni, diorang better kena jumpa doktor untuk cek kandungan dalam badan diorang, zuriat diorang, supaya tak berlaku perguguran. So, setiap ibu mengandung jangan ambil mudah tentang gangguan kehamilan ni, sebab ada yang like normal, ada yang tak normal. So apa-apa kena berjumpa dengan doktor untuk cek tentang kehamilan diorang. Okey, seterusnya maksud perkembangan terbantuk pula ialah masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia disebabkan masalah kekurangan zat makanan yang kronik. Pembesaran terbantuk sering disalah anggap sebagai pendek secara semajadi, sedangkan hakikatnya kekurangan nutrisi atau masalah perubatan yang boleh menyejaskan pembesaran perkembangan kanak-kanak. So, apa yang saya boleh jelaskan tentang maksud perkembangan terbantul? Dari dalam perut, dari ada zuriat, ibu-ibu kena amalkan makanan yang nutrisi, like sayur-sayuran, buah-buahan yang boleh buatkan perkembangan diorang, like ketinggian diorang makin bertambah. So, ibu-ibu kena amalkan dari anak dalam perut, dari ada zuriat, sampailah anak tu lahir, dia kena amalkan benda yang macam tu untuk perkembangan ketinggian diorang. Punca berlakunya perkembangan terbantut adalah kekurangan zat makanan yang berpanjangan. Tanpa zat makanan yang mencukupi, badan kanak-kanak tidak akan mampu untuk membesar dengan kadar yang normal. Kanak-kanak yang sedang membesar memerlukan nutrisi seperti protein, karbohidrat, zat besi, kalsium, zinc dan lain-lain untuk pembesaran dan perkembangan yang sihat. Jika malnutrisi mereka tidak mencukupi, ianya akan menyebabkan keseimbangan daripada segi berat badan dan ketinggian mereka. Ianya akan kurang dari segi perkembangan diorang. Amalan pemakanan sihat perlu diterapkan kepada kanak-kanak dengan memberi makanan bernutrisi tinggi daripada pelbagai jenis sumber makanan. Contohnya macam kita boleh buat penjadualan makanan setiap hari diorang, kita pantau pemakanan diorang setiap hari, berikan diorang makanan-makanan yang sihat, segar. Faktor genetik juga boleh menyebabkan terbantut kerana genetik memainkan peranan sangat penting dari ibu bapa mereka. Contohnya dari segi ketinggian, struktur tubuh badan, berat badan, warna mata, rambut, kulit dan lain-lain. Punca penyakit kronik, masalah hormon, masalah tulang dan kerangka juga boleh menyebabkan terbantut kerana setiap kelenjar mereka merembeskan pelbagai jenis hormon ke dalam saluran darah yang mampu meningkatkan atau mengurangkan aktiviti yang berlaku dalam badan atau organ kanak-kanak. Jenis bahan makanan dan ubat-ubatan yang boleh mengganggu proses pembesaran bayi dalam kandungan terbahagi kepada dua, iaitu bahan makanan dan ubat-ubatan. Yang pertama ialah chloramphenicol, iaitu ubat antibiotik yang dipreskripsikan untuk merawat jangkitan, dan pengambilan ubat ini semasa hamil meningkatkan risiko sindrom bayi kelabu, iaitu keadaan kesihatan yang boleh mengancam nyawa bayi. Yang kedua ialah sulfonamides, iaitu antibiotik juga. Ubat ini meningkatkan risiko keguguran dan masalah jaundice, iaitu kekuningan bayi pada saat baru lahir. Yang seterusnya, ibuprofen atau ubat tahan sakit adalah selain keguguran. Ubat ini juga boleh menyebabkan pelbagai jenis komplikasi pada bayi serta jaundice, pendarahan, kerosakan dinding usus perut
dan juga boleh menyebabkan masalah jantung pada saluran penting, ductus arteriosus. Yang seterusnya adalah trimethoprim. Trimethoprim adalah antibiotik yang boleh menyebabkan kecacatan tiub saraf pada bayi yang sedang membesar. Yang seterusnya adalah naproxen, iaitu ubat yang boleh digunakan untuk meredakan bengkak atau kemerahan akibat peradangan. Jikalau ibu hamil ambil, ianya haruslah berjumpa dengan doktor terlebih dahulu sebelum memakai ubat ini, agar tidak berlaku apa-apa kesan sampingan daripada ubat itu sendiri.